بسم الله الرحمن الرحيم. الباء بهاء الله والسين سناه، الميم ملكه الله اسمه، الرحمن الرحيم صفته، خلق الخلق وأرسل الرسل ليطلعهم على مكانة حبيبهم محمد عنده. اللهم يا خالق الأرض والسماء، اللهم يا محيي العظام وهي رميم، يا خالق الموت والبلا، خذ بأيدينا إلى حضرتك واجعلنا من أهل الصفا والوفا ومن أحباب حبيبك المصطفى ومن الفائزين بشفاعة النبي المجتبى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تحل بها العقد، صلاة يا ربنا تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر، تهون بها الأمور الصعاب، وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وارض ربنا عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن نهج على منهج سيد المرسلين وولاه آمين. وبعد، السيد المحترم رئيس الجلسة توان حجي رملان، حبيبي وأخي في الله تعالى توان حجي سريمان، أهل جواتان kuasa surau An-Nur, mudah-mudahan bertambah nur ala nur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sahabat saya Cik Badrul bin Haji Yaqub Imam Jerja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak boleh kata kita merancang, Allah menentukan. Tak ada. Allah yang merancang, Allah yang menentukan. Nafikan kita ada rancangan. Inilah hakikat iman. Nafikan, nisbahkan rancangan dan tentuan oleh diri sendiri. Akan tetapi mesti la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada rancangan, wala quwwata, tidak ada yang menentukan melainkan Allah. Tak boleh kata kita merancang. Sebenarnya Allah yang merancang, Allah yang menentukan. Tapi itu kata bahasa Malaysia biasa. Tapi kita betulkan bahawa kita tak ada daya, tak ada upaya, tidak ada mampu untuk berkeluarkan nafas atau masuk nafas, melainkan la yakunu fi mulkillah illa ma syaa Allah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Sidna Nabi Muhammad tak rancang buat hijrah, tapi Allah sudah merancang untuknya dan menentukan dia selamat, dan bagi dia tahu dari awal itu Rasulullah sudah ada yakin dalam jiwanya. Dalam perjalanan hijrah cerita kita kenali, tapi yang kita tak kenali hakikat yang dalam tiap-tiap peristiwaan yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang dan sahabatnya sekali oleh pembesar-pembesar Makkah.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak sahabatnya sengsara dalam keadaan disiksa. Yang dibaringkan dekat padang pasir, letak batu atas perutnya. Masya Allah. Tengah hari, tengah panih orang kata tapi masih lagi dia berpegang teguh dengan Ahadun Ahad, Allah Maha Esa. Tapi kita bila ada cuti hari Ahad, baguslah salat subuh. Ahadun Ahad, ini hari cuti. Hari Ahad tak payahlah, lambatlah sikit subuh. Sahabat Nabi Muhammad sudah disiksa sehingga yang dipanaskan pedang letak dekat mata mereka, hilang penglihatan. Sehingga yang dibunuh seperti Sumayyah, Siti Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir. Yasir, bapa Ammar pun sudah dibunuh oleh orang kafir. Sidna Rasulullah bagi tahu, siapa boleh hijrah kepada tempat Habsyah itu ada raja yang baik, boleh tolong kamu dan tak akan paksa kamu tinggal agama kamu walaupun dia Kristian. Sidna Rasulullah dalam keadaan keyakinan dan bersungguh-sungguh mensebarkan dakwah, pergi ke negeri Taif, satu wilayah di Arab Saudi sekarang. Pembesar-pembesar sana sudah tak layan dengan baik, bahkan suruh anak-anak kecil membaling batu kepada Nabi Muhammad SAW dan memanggilnya Majnun, Majnun, gila. Sidna Nabi tak putus asa, tapi dia mencari jalan lain oleh kerana dia yakin dengan kebenaran dan nak melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila datang haji, orang datang haji, dia bertemu dengan mereka dan cerita pasal Islam. Ramai tak mahu. Tapi sebelum hijrah 2 tahun sudah ada 12 orang dari Madinah nak mendengar Rasulullah dan sudi nak membela Nabi Muhammad kalau datang Madinah. Mereka bila balik sudah mensebarkan fikrah yang mereka sudah percayai, sehingga ada 73 orang tahun berikutnya sanggup nak memeluk Islam dan membela Rasulullah kalau datang ke Madinah Munawwarah. Bila bina hubungan dengan ahlul iman, sudah Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah bergerak dari rumahnya pergi Madinah, sebab orang sana memalah layak untuk membawa la ilaha illallah Muhammadun. Sidna Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah ada beberapa destinasi yang kita tak nak ceritakan panjang, tapi kita nak mengambil tauladan, i'tibar, benda yang boleh kita apply dalam hidupan kita. Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari rumahnya ada 40 orang menunggu nak bunuh Sidna Nabi seperti maklum. Kalau sesiapa mesti takut dengan keramaian yang menunggu dengan bedang, diracuni mata bedang itu dengan racun, bermakna bila tekam satu sahaja mati, tapi kenapa 40 supaya Bani Hashim tak boleh tuntut darah dia punya orang. Kan Rasulullah ada keluarga, akan tuntut. 40 orang ini daripada 40 buah, semua menunggu, orang hebat-hebat, remaja kuat, dia bersedia nak tekam Rasulullah bila keluar. Akan tetapi mereka dihina oleh Allah. Mereka sudah punya mata, orang Nori 9 kata mata botai, mata bokap besar tapi tak nampak apa pun. Sebab Rasulullah yakin dengan apa yang Allah hantar kepadanya. Wahai Muhammad, pakai ayat ini. Jangan kita pakai bertuah Hindu.
Bertuah-bertuah orang lama-lama tapi tinggal Islam. Bila duduk dalam cushion belamin tu, baling beras, baling garam kan, buat ini, buat itu, tapi tak buat macam Nabi buat. Kita sampai bila tak nak berhijrah daripada budaya kepada agama. Kalau budaya tak bertentangan dengan syariat, pakai bubur Ashura. Nabi tak makan bubur Ashura, tak buat. Tapi haram ke? Tak. Uhilla lakumut thayyibat. Kalau Nabi makan pun insya-Allah sedapnya. Tidak memusahkan orang, tidak melanggar syariat. Tapi kalau duduk dalam anak kita masuk dalam lambing, masuk pensil, masuk itu apa? Gunting, masuk membaris, mengasah pensil lagi. Kenapa buat? Itu kamu tak tahu. Ini orang lama, orang bertuah. Mak saya cakap nanti syabat fasih. Tiba-tiba anak ni, apa pasal? Syabat fasih. Bapak tak percaya lah cerita ni. Buka tengok, dia punya pensil tu cucuk kulit anak yang kecil ni sampai dia tak tahan berdarah. Dia menjerit, dia menangis. Bukan syabat fasih, syabat sakit. Kita tinggal dia punya tabi'ah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita ikut budaya lama kita. Tak nak berubah, tak nak berhijrah. Ikut budaya Rasulullah. Bila dilahir, kita azan dekat telinga kanan, iqamat dekat telinga kiri. Bila sampai 7 hari, syukur rambutnya dan beratkannya dengan emas, bagi sedekah kepada orang susah. Cari akikah, 1 ekor untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak lelaki. Panggil orang-orang. Mesti antara orang yang kita jumbut ini orang miskin. Itu syarat dalam matnu Abi Syuja', wa yut'imal fuqara wal masakin. Bukan kita sembelih akikah kita makan, simpan dekat freezer, bila kita nak kita keluar makan. Ini bukan akikah. Ini kita makanlah, itu untuk makanan kita. Akikah atau korban yang kita kongsikan dengan umat Islam. Di antara mereka mesti ada yang susah, yang miskin. Kita panggil dia untuk makan bersama. Ini budaya atau adat. Ini sunnah atau syariat. Ini wajib atau tak perlu buat. Sebenarnya ini maksud hijrah yang sebenar. Bagaimana kita berubah daripada kita tunduk kepada gaya hidup yang kita kagum dan hormati oleh kerana dia bergantung dengan ada orang tertentu, ni orang kaya, ni orang putih buat, kita buat juga. Ataupun kita ubahkan hidupan kita ini mengikut syara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidna Nabi tak ikut bertuah-bertuah lain, dia ikut bertuah yang diberi oleh Allah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Tuhan bagi dia ayat ini. Allah bagi dinding. Kalau baca ayat ini, Allah bagi dinding depan musuh kita. Mata buka mata besar tapi tak nampak. Belakang ada dinding, halangan. Orang lalu tapi tak nampak. Mereka tak tidur, mereka buka mata macam ni. Tapi Rasulullah lalu, mereka tak nampak. Selepas Sidna Rasulullah baca doa ini, baca ayat ini, ambil basir, menambahkan kehinaan kepada mereka, letak atas kepala tiap-tiap panglima, pahlawan, musuh Allah, letak basir atas kepalanya. Kita nak mengambil dari sini bahawa kita perlu percaya dengan apa yang diberi oleh Allah dalam Quran, dalam sunnah Nabi Muhammad. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita orang nak betul-betul hindar daripada penyakit yang kronik, ada caranya. Yang amalkan dialah yang kepercayaannya sudah jadi 200 atau 300%. Sayyidina Nabi bagi tahu, kalau nak hindarkan diri anda daripada penyakit sebelum dia datang atau datang nak halau balik, banyakkan sedekah.
Ini bertuah, tapi bertuah yang menjadi sunnah. Allah firman dalam Qurannya, dia akan menyuci kamu daripada sifat mazmumah seperti hiqd, hasad, dengki, benci, bintingkan diri, tamak, halupa, leka, lalai, takabur, angkuh, ujub. Semua sifat ini kita tak boleh buang dengan mudah. Tapi bila kita bersedekah, cara tazkiyah itu secara tak langsung akan masuk dalam hati kita. Datanglah tazkiyah kepada diri kita. Bukan itu saja, penyakit yang zahir. Satu, Habib Hassan Al-Attas, Imam Masjid Ba'alawi di Singapura, Bukit Timah, seorang kanser. Dia masuk jumpa Tuan Habib, menyatakan, isteri saya ni dah sudah tahap 4 dah. Dah nak pergi buat X-ray, tengok dia ambil dia punya ubat semua, tapi tak ada berfungsi. Tuan Habib, tolonglah cari cara usaha. Dia katakan, Rasulullah bagi kita bertuah, bagi kita ajaran, bagi kita sunnah, kita amalkan dan yakin bahawa akan mendapati efeknya. Apa Rasulullah sabda? Dawu mardakum bersedekah, ubatilah penyakit-penyakit dan bersakit-bersakit kamu melalui keluarkan sedekah dan bersungguh-sungguh. Jangan dalam bukit banyak 100, tapi mencari yang RM1 tak ada, tak jadi bersedekah. Ya? Atau mencari mana RM5 yang terkoyak tu, mana baju yang tak boleh pakai, itulah yang nak hadiahkan. Mana benda yang tak boleh pakai, inilah nak sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita bersedekah, tapi Allah terima atau tidak bergantung dengan sedekah kita ni. Tulus, ikhlas ke? Beli untuk korban kambing yang satu mata dengan kaki pun dah sudah patah, macam mana diterima? Kita mencari yang tak elok. Nak hadiahkan Malikul Muluk, nak hadiah raja satu benda, hadiahkan satu madu, dekat itu satu bekas yang dah buruk ni, berkaratnya, pecah lah dia punya tangkai pun tak ada apa-apa ke, mana boleh balu. Ini Malikul Muluk. Kita nak hadiahkan sesuatu, mesti sesuatu yang cantik. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dengan apa yang Allah bagi dia, itu sebab dia amal dan ada efeknya. Bila baca ayat ini terus dibutakan mata musuhnya. Apabila orang ini pergi kepada Habib Hassan, katakan, saya punya isteri dah nak mati ni, katakan bersungguhlah bersedekah. Dia keluar daripada masjid, ada orang jual itu karipap dekat Singapura, depan Masjid Ba'alawi. Isteri keluarkan semua barang kemas ni, bagi. Dia minta karibab sikit, sepatutnya bayar RM1 2. Dia bagi dia emas, semua berhiasan, duit yang dalam bukit. Tinggal apa sikit, nak jalan nak balik ni. Aku tak meniak ke apa ke, bagi semua apa yang miliki kepada yang mereka miliki masa itu. Tak lama lagi mereka cek, mamalah doktor hairan, apa sudah jadi? Kau makan apa? Kau berubat dekat mana? Berubat dengan Hospital Muhammadur Rasulullah. Sudah hilang penyakit. Ini Habib Hassan Al-Attas menceritakan. Satu cerita yang sama berlaku sama saya. Seorang namanya Abdullah Shan. Orang Cina baru masuk Islam. Dah lama sekarang. Ada restoran banyak dekat Malaysia sini, Shah Alam ni. Dulu ada dekat Rawang. Isteri dia sama juga. Dengar hadis ini, kalau nak rawatkan penyakit yang bahaya, banyakkan sedekah. Kalau orang yakin, dia akan buat dengan bersungguh-sungguh. Bukan sedekah, beli kipas yang rosak tu, bagi kepada surau lah. Nanti dah basang, memanglah dia pening kepala dekat rumah. Sedekah bersungguh-sungguh.
Ingatilah apa yang kamu nak hadiahkan. Kepada siapa yang kamu nak hadiahkan? Bukan hadiah kepada orang, tapi hadiah kepada Allah. Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, anak sidna Nabi Muhammad, apabila dia nak bersedekah, sedekah duit, dia wangikan duit itu baru bagi orang miskin. Orang kata, kenapa buat demikian? Dia katakan, sebelum saya percaya, sebelum jatuh sedekah saya ni dekat tangan orang miskin, akan jatuh di tangan Allah. Saya suka sedekah saya jatuh di tangan Allah dalam keadaan berwangi seperti mana wangi yang dalam surau An-Nur yang disukai itu. Yang Basan Bukhur ya. Terima kasih banyak. Basan Bukhur ya. Alhamdulillah. Abdullah Shan sudah bersedekah, pergi surau Rawang MBS yang dibuka masa orang bertugas. Bila dia balik, dia bawa kunci balik. Tapi Alhamdulillah, dia katakan tak apalah, surau ni kita buka 24 jam. Buat pagar, orang ramai boleh masuk salat atas bukit dekat Rawang. Buat pagar bisi, bagi karpet baru, lansir, buat signboard dekat jalan supaya orang boleh singgah. Surau lain, tahfiz lain, ni gila bersedekah. Orang dekat Budur Raya, doktor yang selalu dia cek sama dia. Selepas cek kali terakhir, anda berubat dekat mana? Tak ada berubat. Dengan kamu lah. Dengan doktor. Tapi ni tak ada lagi. Dia tak sama dengan yang dulu punya. Ni sudah tak ada apa-apa. Dia cantik ni. Menjawab bahawa saya percaya dengan apa yang disabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhijrahlah daripada keraguan kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang menjadi umat Islam hari ini mundur atau tidak kuat, tidak kokoh. Orang tindas kita, orang sindir kita, beranilah semua orang yang bukan Islam nak buat orang Islam. Kenapa? Kekuatan sudah hilang pasal keyakinan kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidna Nabi bagi tahu kalau kita sayang saudara Islam kita, baru kita jadi kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ayat ni nak pakai, ayat ni nak jadi kuat ni. Kenapa umat Islam hari ini tak sama dengan umat Islam zaman Sayyidina Rasulullah? Kita tak yakin dengan apa yang dihantar atau apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yakin kita mungkin 100, 200. Sahabat Sidna Nabi bila nak masuk perang, dia katakan saya hidup bau syurga, wangian syurga sudah masuk dalam saya nak. Dia sudah yakin bahawa bila jatuh syahid terus masuk syurga. Tak lama lagi jatuh, Rasulullah katakan siapa nak jumpa ahli syurga yang masih lagi badannya dekat bumi ni, ini orang yang baru meninggal, baru masuk Islam, belum salat, belum zakat, tapi katakan menghidu bau syurga, wangian syurga, sebab dia sudah masuk Islam dan yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidna Nabi yakin bahawa bila Allah ajar satu ayat ini akan melindungkan kamu, baca, jangan percaya dengan huruf, tapi percaya dengan Rabbul Hurufi wal Kalimat. Allah punya kalam, bukan percaya dengan huruf ini. Contohnya tuan-tuan, orang nak jadi kaya dalam bisnis dia, nak berjaya, dia punya syarikat, dia punya kedai, dia punya rancangan dia dengar cerita kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, insya-Allah lah boleh berjaya berniaga, jadi kaya. Dia hari-hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah
الواقعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا. Sampai habis surah Al-Waqi'ah. Hari-hari baca dekat dia punya syarikat. Tapi makin lama makin tak laku. Apa konoi? Apa masalah? Silap kau hadis ni ke? Ustaz cakap baca Al-Waqi'ah nanti senang. Nanti biasa dah dapat kaya tu, berjaya punya bisnes. Hari-hari tak futui. Tapi tak laku dia punya berniaga. Tak ada orang suka. Bukan silap hadis Rasulullah. Bukan silap surat Al-Waqi'ah ni tak ada kuasa. Allah letak kuasa dalam niat. Tapi yang silap niat kita bila baca surat Al-Waqi'ah. Apa niat kita? Nak bertaqarrub kepada Allah dengan surat Al-Waqi'ah lalu hajat kita mustajab, atau nak bertaqarrub dengan surat Al-Waqi'ah? Nak bertaqarrub dekat Al-Waqi'ah, percaya dengan kalimat dan huruf atau percaya dengan Allah? Kita baca doa, baca zikir, bukan hanya huruf ini yang mempunyai kuasa dengan diri sendiri, tapi dia berkuasa dengan izin Allah Subhanahu wa. Kita makan Benadul. Benadul ada kuasa menghilangkan demam? Ada. Tak ada? Ada yang makan Benadul mati, bukan tak elok. Makan Benadul banyak-banyak, kan? Layu, lembek. Kata budak lah, dia tengok. Makan Benadul banyak-banyak. Lembek, bukan hilang demam. Dah sudah nak mati. Kalau dia ada kuasa hilang demam, hilang apa? Hilang sakit itu, tak akan makan banyak, lagi mati. Yang berkuasa Allah. Tapi dia turunkan kuasanya dengan izinnya, menjadi asbab ini, benda ini asbab mendapat apa yang kita hajati sebagai sunnatullah. Jadi bila baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, niat kita, akal kita, fikiran kita nak apa? Nak berta'abbud kepada Allah. Ya? Bukan tak salat, 5 waktu tak jaga salat, tapi baca Al-Waqi'ah. Jadi kita bukan nak percaya dengan kekuatan dan kuasa Allah, kita percaya dengan bertuah itu. Baca surah Al-Waqi'ah jadi kaya. Tak, kita nak taqarrub kepada Allah dengan salat 5 waktu jaga, dengan baca surah Al-Waqi'ah, dengan zikir, dengan berniaga, dengan jujur, baru akan datang. Jadi keyakinan dengan asbab mesti sempurnakan dengan niat. Asbab tak akan berfungsi dan efek niat tak boleh tercapai melainkan kita tujukan niat kita nak taqarrub, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidna Nabi yaqin, bukan ayat itu yang membawa dia kepada membutakan mata orang, tapi Allah yang izinkan. Itulah tauladan yang pertama. Bila kita yakin dengan satu amalan, jangan lari daripada kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita dengan zikir itu, ya latif ya latif, ya nur ya nur, atau baca doa hilangkan penyakit, atau hindar kita daripada corona dan sebagainya. Mesti kita mask tak boleh menghilangkan, tak boleh katakan itu menghalangkan penyakit boleh masuk, tapi asbab. Tapi basmi kuman itu bukan benda yang menyelamatkan orang daripada kena, tapi ini sebagai asbab. Sunnatullah dalam alam ini, kita mesti menghormati asbab. Waliullah, walaupun dia kalau tak makan pun hidup, tapi dia makan. Kenapa? Dia beradab dengan asbab. Sekali lagi ya, waliullah kalau duduk seminggu tak makan, dia minum saja, boleh hidup juga. Tapi dia makan, tiap hari makan sikit depan orang. Kenapa? Elakkan fitnah. Satu lagi beradab, menghormati asbab yang Allah jadi dia sebagai sunnatullahi fil khalq. Ini tauladan yang pertama, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekuasaan Allah terletak dalam satu bertuah yang seperti mana kalau nak badan sihat,
cergas sepanjang hari, salat subuh berjamaah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tahu rahsia dalam salat subuh akan pergi walaupun merangkak. Kenapa? Sebab kekuatan sepanjang hari bergantung dengan salat subuh dan berjamaah. Ulama sains menyatakan bahawa kita punya belakang kita ni ada 12 surat kan, kiri dan di belakang, bukan depan ya. Ni rusuk ni lain. Jadi urat ni tak boleh berfungsi melainkan bangun dalam time subuh itu dan ambil wuduk dan salat berjamaah. Mereka buat kajian, memanglah salat subuh menjadi punca kita cerdas dalam keadaan rajin, aktif sepanjang hari. Tengok orang tidur daripada pukul 8 hari ini sampai 8 besok pagi, bangun sakit, tak dapat nak jalan. Apa pasal? Dah tidur 12 jam. Orang lain tidur 3 jam saja. Dia bangun qiyamul lail ke apa ke, lepas tu dah tidur 3 jam 4 jam, bangun pagi ceria. Apa masalah? Apa berbeza orang ni dengan ni? Sebab ini beramal dengan sunnah, dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan percaya dengan petuah Rasulullah. Kalau kamu nak kecergasan badan sepanjang hari, jaga salat subuh berjamaah. Fakta yang kedua yang kita nak bawa hari ini, Sayyidina Rasulullah sebelum keluar dari rumah, dia bagi Sayyidina Ali duduk di tempatnya. Kenapa? Rasulullah takut mati, bagi Sayyidina Ali mati ganti dia ke? Tak ada. Apa tujuan? Kan Rasulullah dipanggil As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah dan cakap benar. Dulu tidak ada bank simpanan nasional dekat Makkah. Sekarang ada banyak, Ar-Rajhi, ya, HSBC, Citibank. Tapi Makkah dulu hanya ada satu bank saja, namanya Rumah Nabi Muhammad. Siapa nak simpan barang, sebab dia ni jujur, letak insya-Allah tak hilang. Semua ahli Makkah ada barang berharga, yang ada barang berharga, dia pergi kepada Rasulullah, suruh simpan barang ini. Termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal dengan Abu Sufyan dan Uqbah bin Ma'id, orang musuh Rasulullah, tapi nak simpan barang yang berharga, simpan di sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidna Nabi nak berhijrah bermakna akan tinggal Makkah. Barang ini macam mana nak bagi, dia tak nak maklumkan kepada orang dia nak jalan. Tak akan kotor rumah Abu Lahab, saya nak pergi Madinah. Kan dia musuh, dia tak akan halang, kumpulkan pembesar Makkah, halang Rasulullah. Dia tinggal Sayyidina Ali dan bagi barang itu, serahkan amanah ini dan segala barang simpanan yang ahli Makkah percaya dengan kita, pulangkan balik kepada orang yang dia punya. Kita boleh mengambil tauladan daripada ini. Walaupun kita berselisihan dengan orang, bermusuhan dengan orang, yang benar tetap benar. Jangan ambil kesempatan. Kalau orang dipecat oleh kerja dalam satu syarikat, diberi peluang untuk duduk seorang dalam syarikat itu hari yang terakhir, apa dia buat? Kalau ikut hati dia, nak pecah segala cermin dalam syarikat itu. Dia nak bakarkan segala meja dengan almari dengan fail-fail semua. Pecat aku dalam keadaan aniaya dan dizalimi. Akan tetapi Sidna Nabi tak buat macam itu. Pengikut Nabi Musa sudah jatuh dalam binda yang sama. Bila nak tinggal kampung Mesir, pergi sama Sayyidina Musa ke Palestin, apa nak jadi? Mereka membawa emas, membawa barang yang harga dia mahal tapi ringan boleh diangkat. Apa sudah jadi? Mereka jatuh dalam kekufuran. Sebab Musa Samiri satu orang yang sudah kumpulkan semua emas itu dan buat kebakaran
dan menjadi emas itu cair dan bentukkan satu anak lembu, suruh mereka sujud kepada anak lembu sebab dia ada dalaman tu kosong, angin masuk dari belakang keluar dari depan. Jadi dalam mulutnya tengok, mulut macam ni tak bergerak tapi suara keluar. Ini angin masuk daripada belakang. Dalam emas itu dia punya kosong dalam, semua sudah ada, sebahagian mereka sudah sujud kepada anak lembu. Oleh kerana mereka sudah tak tinggal barang untuk orang, dia masih lagi dunia dalam hati mereka. Hawariyin, orang yang ikut Nabi Musa bila nak keluar dari Mesir, walaupun Allah rida atas mereka, Allah kalahkan Fir'aun dan bagi dia lemas dekat Laut Merah, Nabi Musa bersamanya orang-orang yang masih lagi dunia dalam hati mereka. Sidna Nabi ajar sahabat melalui segala benda ini, bulangkan kepada tuannya. Dan sahabat yang nak berhijrah, dia tak ambil apa-apa, tinggal segala-galanya, perniagaannya, rumahnya, kambingnya, semua. Kadang-kadang tinggal anak dan isteri tinggal juga. Salah seorang nak keluar daripada Makkah, namanya Aba Yahya, itu gilirannya. Apabila dia nak keluar, orang Makkah katakan, kamu masuk Makkah sini kosong saja. Kalau nak keluar ikut Nabi Muhammad selepas Nabi dah sampai, kau tinggal segala-galanya, kita tak lawan kamu, pergi tapi kosong, tinggal semua barang kamu, semua harta, sebab kamu masuk Makkah kosong. Apa kekayaan kamu ni semua dapat dari Makkah. Kamu memilih nak Muhammad, pergilah. Nak harta kamu duduk sini. Dia katakan, saya tak boleh bandingkan menjadi sahabat Rasulullah, teman Nabi Muhammad di Madinah, dengan harta ini. Ini sikit sangat berbanding dengan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Tinggal. Apabila sampai ke Madinah, Nabi gembira dan bangun, beluk niya, cium niya. Kenapa? Katakan, Rabihal bay'u Aba Yahya, beruntunglah berniaga kamu oleh kerana kamu jual dunia dan memilih Allah dan Rasulnya. Sahabat tak bawa apa-apa. Kita boleh jadi hebat bila dalam hati kita apa yang dalam hati Rasulullah dan hati sahabat semasa hijrah. Kejayaan bergantung dengan itu. Allah Subhanahu wa taala puji Muhajirin dan puji Ansar. Muhajirin tinggal segala-galanya di Makkah, keluar selai sebingan, tak ada apa-apa, memilih Allah dan Rasulnya. Tapi Ansar macam mana orang Madinah? Allah firman dalam Qurannya, surah Al-Hashr ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah sudah puji orang Ansar, katakan hati mereka ada iman dan mereka duduk di tempat yang ada iman ini sebelum Muhajirin datang. Mereka kongsi segala hidupan mereka, rumah mereka bagi dua, harta mereka bagi dua, sehingga isteri ada dua, dia nak cerai satu bagi sahabat. Tapi sahabat Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf dengan Sa'd ibn Rabi' katakan, ya Sa'd, tunjukkan saya mana besar. Saya tak mahu isteri kamu, tak mahu harta kamu, tak mahu rumah kamu. Barakallahu laka fi, Allah berkatilah kamu punya harta. Bagi saya tahu mana besar saya berniaga, saya boleh bentukkan hidupan. Tapi orang Ansar sudi nak kongsikan segala-galanya dengan orang Muhajirin. Ya, kita tengok itu di kalangan orang-orang Malaysia. Tengok kalau ada orang jauh datang, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indon, dan sampai ke sini bermuamalah dengan dia baik-baik, ya, anggap ini ada saudara kita, ada kalimah antara kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan fikir ini bukan amalan Islam, jangan fikir ini amalan ikut budaya, ini ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan mencapai kekuatan. Tengok Malaysia, kalau Covid ini macam mana bandingkan Malaysia dengan satu dunia? Kenapa keberkatan, kerahmatan Allah datang dekat negara ini? Sebab ada hijrah daripada sayang kepada diri sendiri, sayang kepada saudara Islam. Ibit Liu, ada, saya tinggal dia dekat sebelah rumah saya tadi. Nak buka kedai, jual barang yang 10 ringgit,
50 sen. Kadang-kadang bagi orang sedekah, orang bertikaikan, orang banding kepala. Mana bagi orang barang bercuma kepada orang, terima kasihlah. Orang tak mahu nak tolong, jangan kacau. Tapi ini orang kacau, dia ada pandai juga. Allah bagi kebijaksanaan, buat satu kedai jual barang murah. Ini sebenarnya sebaru dia sedekah. Sebab untung, kalau barang yang modalnya RM5, jual RM4, macam mana tu? Tapi ini orang berniaga sama Allah. Inilah yang hijrah. Mudah-mudahan Allah berkati hidupannya, Allah jaganya, Allah lindungkan dia daripada musuh-musuh, daripada syaitan, daripada gangguan kasar dan halus. Amin ya rabbal alamin. Jarang jumpa orang macam ni. Kalau tak nak tolong, jangan kacau. Tapi ada orang dia suka kacau. Itu apa? Itu tak boleh nak. Itu namanya iri hati, hasad dengki. Tak boleh nak sama dia. Mintalah bersungguh-sungguhlah buat amal ibadah macam dia. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Allah firman, dalam keadaan macam ni orang berlumba-lumba siapa yang lebih beramal saleh, siapa yang lebih boleh beri sedekah, boleh membantu dengan cara lagi bagus. Tak, ini bertikaikan, ini tak betul ni. Dari mana duit ni? La haula wala quwata illa billah. Itu sahabat sudah hijrah. Sebelum hijrah dari Makkah, mereka sudah hijrah daripada cinta kepada dunia. Mereka sudi nak tinggal segala-galanya. Sayyidina Ali ditinggalkan untuk memberi ajaran kepada kita. Sayyidina Nabi walaupun orang Makkah semua musuhnya masa itu, tapi barang mereka Rasulullah tak ambil kesempatan. Kan Rasulullah tinggal rumahnya, dengan isterinya lagi, tapi tetap ambil barang mereka. Kalau kita dipecat kerja daripada tempat kerja dengan cara zalim, apa kita nak buat? Kalau diberi peluang duduk dalam ofis ni 2-3 hari dalam ofis itu selepas kita berhenti kerja, dalam keadaan dianiaya, nak pecah kursi, nak pakarkan semua fail-fail, geramlah aku. Kenapa orang aniayakan kami? Nabi Muhammad bagi kita larangan. Tanda orang munafik bila bermusuhan, dia melembawi, dia tak ikut batasan yang betul. Tanda orang munafik satu, kalau dia bercakap bohong, kalau dia janji dia mungkir, kalau dia diamanahkan dia khianat amanah itu. Yang keempat, kalau dia berkawan dengan orang, lepas tu ada keselisihan, dia tak ingat dulu dia baik sama orang ni, dia akan bongkar segala rahsia dan melembawi dalam bermusuhan itu. Bila ambil kesempatan dengan musuh kita yang menunjukkan melembawi dalam kebencian, itu tanda kemunafikan. Rasulullah bagi kita tahu, berhijrahlah daripada mengambil kesempatan bahawa orang yang kita tak suka itu, kita boleh memudarakannya dengan macam ni, tapi kita jaga buat, ya, jaga buat yang baik walaupun dengan musuh kita itu, untuk melawan nafsu kita yang nak balas dendam untuk diri sendiri. Sayyidina Rasulullah SAW berjalan pergi Gua Thur. Saya naik, alhamdulillah, mungkin dalam 10 tahun atau 11 tahun. Kami naik 2 jam naik, 2 jam turun. Masya Allah. Sayyidina Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk 3 hari. Selepas tu 8 hari perjalanan, 308 km sampai Madinah Munawwarah. Masa duduk dalam gua, termuncullah kasih sayang dan cinta Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad. Kenapa Sayyidina Abu Bakar jadi hebat? Jadi hebat, tuan-tuan, oleh kerana dia sayang kepada Rasulullah. Dia sudah programkan dia punya blade hidupannya semua untuk Rasulullah. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar duduk sama Sayyidina Nabi Muhammad. Sayyidina Nabi tanya sahabat, apa kamu suka? Semua orang bagi saya tahu 3 perkara yang dia suka. Semua orang cakap apa yang dia suka. Sayyidina Ali katakan, saya suka memuliakan tetamu. Saya suka puasa di hari yang panas sebab pahala dia lagi tinggi. Saya suka masuk perang dan bunuh orang kafir.
Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman katakan, saya suka beri makan, bangun malam dan beri salam. Sayyidina Abu Zar kata, saya suka 3 perkara juga ya Rasulullah. Apa dia? Saya suka sakit, lapar dan suka mati. Masya Allah. Sayyidina Nabi tanya, billah Abu Zar ni. Dia katakan, ya Rasulullah, Nabi yang ajar ni. Saya suka sakit pasal Nabi bagi tahu kalau sakit gugurlah segala dosa. Jadi bila sakit ni jangan terlalu sedih sangat. Kalau sakit tangan, kaki, ada sakit perut, demam ke apa ke, jangan rasa Allah tak suka. Kadang-kadang ini nak tanda rahmat Allah nak bagi gugurkan dosa. Macam dalam BKP ada terkurun ini semua, ada orang tak suka langsung sebab banyak hidupannya tergendala, banyak masalah, tetapi dia tak pandang kepada rahmat Allah. Bagaimana Ramadan yang lalu, ada orang bagi saya tahu, Ramadan terbaik dalam hidupan saya. Walaupun tak ada more fore, tak ada walaupun tak ada tarawih berjamaah, tetapi rasa confident sangat. Sampai khatam Quran 7 kali. Dulu 1 kali pun tak lepas. Kita tak pandang rahmat Allah dalam bala yang datang. Sayyidina Abu Zar sudah pandai. Apabila bala datang itu dan sakit datang, dia menggugurkan dosa kita. Dan malaikat sebelah kanan saja yang tulis amal saleh. Malaikat sebelah kiri dia berhenti sebentar. Kenapa? Orang ni demam, sakit perut, pening kepala, dia tak boleh nak buat macam dulu. Jadi sakit. Kerana dia sabar, tulis amalan baik dia. Amalan yang tak baik jangan payah tulis. Masya-Allah. Saya suka lapar. Siapa tu? Sayyidina Abu Zar. Tapi kita suka lapar. Kita suka kenyang. Sayyidina Abu Zar suka lapar. Kenapa? Lapar ada faedah. Itu kalau tak ada faedah, tak ada puasa 30 hari, jadi wajib. Sayyidina Abu Zar bagi tahu, saya suka lapar pasal bila lapar, rohani sudah naik tinggi, nafsu sudah lemah untuk membuat kemaksiatan dan melanggar syariat Allah. Saya suka mati. Itu Sayyidina Abu Zar. Kita suka mati ke? Tak, kita suka nak hidup lama lagi sampai 200 tahun lah. Tapi Sayyidina Abu Zar katakan, saya suka kalau mati, anak suka betul, bukan minta mati, tapi kalau mati ni tentulah bertemu dengan Allah. Saya suka nak bertemu dengan Tuhan yang mencipta kami ni. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jawabnya lain daripada yang lain. Kalau Sayyidina Abu Zar belik, ini Sayyidina Abu Bakar lagi belik. Ya Rasulullah, saya suka dalam dunia ni 3 perkara. Intumu ya Rasulullah, lain saya tak mahu. Saya suka belanja duitku, habiskan bagi kepadamu ya Rasulullah. Saya suka duduk dalam majlismu. Saya suka memandang wajahmu. Itu sebab jadi idh yaqulu li sahibihi, Allah sifatkan Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Allah pujinya dia sahabat yang jujur, yang baik. Allah bagi giliran sahabat dalam Al-Quran surat At-Taubah. Allah gelarkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini sahabat yang terpertama, ini khalifah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Ayat 40 surat At-Taubah menceritakan yang berlaku dalam gua, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah termuncul kecintaannya, kasih sayangnya
kegilaan dengan nak menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW. Dalam Sirat Ibn Hisham menyatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi Rasulullah minta izin, mohon tunggu sebentar sebelum kita bersembunyi di kat gua ini. Kenapa ya Abu Bakar? Nak tengok ya Rasulullah, luban-luban takut ada benda yang tak elok, takut menyusahkan Rasulullah. Bajunya yang berlapis, satu lapis buka, koyak, sumpat dalam lubang-lubang ini. Tinggal satu lubang kain dah habis. Tak akan buka aurat pula. Dia duduk dekat situ dengan pahanya tutup lubang itu. Bila Rasulullah nak tidur, dia tidur dekat paha kepala baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dekat paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bila ular datang daripada lubang yang tak ditutupi itu, tengok kaki Abu Bakar Siddiq, dia gigitnya, menangis. Air mata yang panas sudah jatuh. Menjadi Rasulullah terjaga daripada tidurnya. Bertanya Sayyidina Abu Bakar, "Malaka ya Abu Bakar? Apa sudah jadi? Kenapa menangis? Wahai sayangku, wahai saudaraku, wahai yang sanggup berkorban apa untuk saya?" Dia katakan, "Ya Rasulullah, tak ada. Saya tertutup dia punya lubang, takut ular datang, malah ada ular. Takut Rasulullah kena apa-apa." Ya Abu Bakar, kalau kamu tinggal ular itu bukan dia apa-apakan kita. Dia pun nak tengok Muhammad datang ziarah tempatnya. Bukan kamu ya Abu Bakar yang sayang kepada Rasulullah. Akan tetapi binatang-binatang mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bercakap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rusa datang mengadu hal kepada Sidna Nabi. Bila Rasulullah tengok dia dalam jaringan orang memburu, dia katakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya ada anak kecil nak serah mereka kepada yang lain." Rasulullah minta dari pemburu, lepaskan rusa ini. Bagaimana? Dia kenal Nabi Muhammad. Seperti mana itu ular itu kenal Sidna Nabi datang di tempatnya, nur ala nur. Sayyidul Mursalin sudah sampai ke gua Thur, yang penghuni gua itu nak menyambut Rasulullah. Sidna Abu Bakar belik juga, tapi dengan air liu Sidna Rasulullah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, menjadi penawar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lukanya dirawati, tidak ada apa-apa. Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan lari depan Rasulullah, sikit lagi lari belakang. Kenapa ya Abu Bakar? Buat macam orang takut sesuatu. Saya takut ya Rasulullah, bukan takut diri saya. Saya takut Rasulullah kena anak panah dari jauh mari atas bukit ke mana-mana. Kalau saya mati tidak ada apa-apa, tapi saya takut Rasulullah dikena apa-apa, sebab Rasulullah nak bawa dakwah kepada orang, nak menyelamatkan orang daripada neraka, masukkan mereka syurga, nak bawa mereka kepada jalan tauhid. Saya nilai saya apa? Saya takut Rasulullah dikena apa-apa. Inilah kasih yang sebenar. Bila kita dengar nama Nabi Muhammad dihina, kita tak ada apa-apa ya. Sunnah Rasulullah SAW disindir melalui Facebook dan mana-mana itu sosial media dan sebagainya. Kita tak ada feeling apa-apa, marah pun tak ada. Apa itu sayang kita terhadap Rasulullah? Bagaimana kita nak katakan kita sayang Rasulullah? Sayang Sidna Nabi diterjemahkan kepada mengamalkan sunnatnya. Gairah bila namanya dihina, bila orang kata salawat ke atas Nabi, tidak ada faedah. Bila hadis Rasulullah ditolak, tak boleh pakai hadis Rasulullah. Ini cara Nabi nak pakai, ini cara lama kita sekarang moden lah. Kita ni nuklear lah. Ini alam dah moden lah, digital punya, global itu. Allahu Akbar. Kita kalau sayang Rasulullah akan diterjemahkan kepada merahmati umatnya, sayang kepada keluarganya, banyak bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, buat wirid harian bersalawat ke atas Rasulullah, dan kita menghidupkan apa yang diajar oleh Sidna Nabi seboleh mungkin. Sidna Nabi suka buat majlis ilmu, alhamdulillah sudah ada. Sidna Nabi suka memberi anak yatim bantuan, makanan, pakaian dan sebagainya.
Itulah berhijrah daripada buat apa yang kita suka kepada apa yang Rasulullah dan Allah suka. Mudah-mudahan kita dapat berhijrah dengan yang sebenar. Sebab hijrah daripada Malaysia pergi Singapura, berhijrah daripada Malaysia pergi Mesir, itu tak dikira hijrah. Nak menuntut ilmu, nak berniaga dan sebagainya, Sidna Nabi bagi tahu tidak wajib lagi berhijrah dari Makkah ke Madinah, oleh kerana Makkah sudah jadi aman. Bila negeri anda aman, tidak wajib ke hijrah ke atas anda. Tapi kalau negeri anda tak aman, tak boleh nak salat, tak boleh beribadat dengan betul, akidah semua menyeleweng dan sebagainya, sudah boleh berhijrah dan masih lagi tak mansukh, boleh berhijrah untuk menyelamatkan akidah anda. Tapi hijrah dalam makna yang besar, seperti mana kita semua tahu, tinggal apa yang kita suka demi apa yang Allah dan Rasulnya suka. Saya ceritakan satu cerita pendek sebagai penutup hari ini perbincangan kita tentang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda, dia sudah kenal jalan kejahatan. Dia kerja malam, siang tak kerja. Pasal siang orang berjalan-jalan, polis pun jaga. Tapi malam orang tidur. Dia masuk rumah orang, ambil botol gas, curi TV, curi telefon. Bila dia zaman Rasulullah SAW, dia buat kejahatan macam-macam. Satu hari dia rasa boring dengan, bosan dengan kerjaya dia yang tak betul tu. Dia datang duduk dalam Masjid Rasulullah, dekat belakang sekali. Sayyidina Nabi bagi tahu nak mengajar apa itu hijrah. Barang siapa tinggal apa yang disukai oleh hatinya kerana takut Allah, kan takut orang berkuasa, Allah akan memberi apa yang dia suka, tapi dengan jalan yang halal. Sekali lagi, barang siapa tinggalkan benda yang hatinya amat suka, dia tinggal oleh kerana tak ada jalan melainkan jalan yang haram, dia tinggal jalan yang haram itulah. Dia sabar, makanan, minuman, berkahwinan, bisnes, dia semua bila tak ada jalan halal, dia tinggal. Barang siapa tinggal apa yang dia suka dan tiada buat yang haram, Allah akan ganti dan memberi apa yang dia suka dengan jalan yang halal. Orang tu duduk belakang, ayat ini seolah-olah macam datang khas untuk dia. Dia pun balik rumah, fikir sepanjang hari. Jadi kalau saya berhenti curi, ada rezeki ya. Kalau saya berhenti kacau orang, dia dapat kahwin ya. Malam ni ada blank itu panjat rumah itu balu tu. Pukul 2 boleh dah nak panjat rumah. Dah sudah panjat pagar, masuk, tengok ada makanan, dia nak ambil makanan itu. Terdengar dalam telinganya nasihat yang diberi semalam tu. Dia datang balik dalam fikirannya, kalau tinggalkan apa yang haram, walaupun kamu sukanya kerana takut akan Allah, Allah akan memberi apa yang kamu suka, tapi dengan jalan yang halal. Dia katakan bermakna kalau saya tinggal makanan ni, Allah akan bagi ya. Saya tinggal. Ambil lah, macam mana ni kita punya hijau ni, ambil barang. Kita panjat sini dah sudah lah. Apa tinggal barang ni, jadi tak ada capai matlamat kita punya plan ni. Tapi akhirnya nafsu dengan ruh, ambil tak, halal haram, halal haram. Akhirnya nasihat Rasulullah pun ada barakah dalam fikirannya. Dia sudah hindarkan dirinya, balik rumah, tak hijau. Malam ni off lah, tak payahlah buat hijau ni. Malam berikutnya panjat rumah yang sama, tengok ada duit, nak ambil, halal haram, halal haram. Akhirnya ini bergaduhan, ini hari-hari berlaku dalam jiwa kita. Ini buku yang dilarang, yang Nabi Adam telah makan daripadanya.
kita nak, tapi ada teguran daripada roh. Jangan. Allah larangkan kita makan binari. Allah larangkan kita minum arak, main judi, ambil rasuah, menipu, derhaka kepada ibu bapa, putus silaturahim, tamah haluba, hasad dengki, takabur, riya, ujub. Allah suruh kita jangan, tapi kita buat juga. Sebab roh kita, suara dia halui, tak didengari. Nafsu suara kuat. Halal lah, duit ni habis lah, haram. Halal lah, haram. Halal, haram. Halal, halal, haram. Tengok mana lebih kuat akan menang dalam jiwa kita. Akhirnya dia berjaya, tinggal duit itu. Malam ketiga, banjat rumah yang sama, tengok ada perempuan tidur. Kalau keadaan dia lamba ataupun dah tak fikir orang boleh masuk rumah dia, dia pun nak buat maksiat sama dia. Tiba-tiba katakan haram. Mana ada orang nampak? Halal lah. Boleh. Haram, halal. Akhirnya suara Rasulullah punya berkat sudah memberi dia semangat untuk. Tapi 3 hari tak kejo. Kalau orang yang kejo selalu macam ni, 3 malam tak kejo, panas hati. Apa sudah jadi, nak jadi baik ke? Dia pergi kepada Rasulullah SAW, duduk di tempat yang sama belakang juga. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh seorang wanita yang pakai lengkap tutup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Saya ni duduk rumah saya 3 malam berturut-turut rasa diganggu oleh seseorang. Tapi saya tak tahu dia nak apa. Makanan dia tak ambil, duit tak syuri, saya pun tak usik pun. Tapi saya risau ya Rasulullah. Sidna Nabi tanya, kamu hidup seorang ke? Ya. Mana suami? Dah berkahwin ke? Dulu dah kahwin, sekarang mana? Suami mana? Suami dah sudah tak ada, sudah jalan, dah sudah naik ke langit lah, dah sudah balu, tinggal seorang. Kalau macam ni saya nasihatkan, sabda Rasulullah, saya nasihatkan boleh mengambil seorang suami. Sahabat kita ramai. Abu Bakar, kalau Rasulullah suruh tak boleh tolak, tapi anak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kamu ada Fatimah, ya kan? Semua sahabat tak ada pula. Tak ada yang sudi nak berkahwin dengan seorang yang datang Rasulullah tawarkan dia sudi. Nak kahwin tak? Dia siniap. Pasal kalau perempuan tanya dia kahwin, siniap lah. Tapi siniap tanda mahu lah tu. Kalau tak mahu, tak mahu. Tapi kalau lelaki mahu, nak kahwin tak? Dia mesti jawab dengan terang. Satu masjid sudah beri tawaran, tapi ada seorang yang nama Zul duduk belakang sekali. Abang, mari sini. Abang Zul yang belakang tabir tu, mari. Jangan tengok belakang, itu dalam cerita lah. Dia datang depan Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak kerja? Ada. Bila? Malam-malam ada kerja lah. Sidna Nabi bukan tak tahu, tapi sifatnya tak suka malukan orang. Nak kahwin tak? Nak. Tapi duit tak ada. Sahabat, siapa nak bantu saudara kita, kita kumpulkan mas kahwin untuk dia mampu untuk beri mas kahwin kepada wanita Islam ini. Tak habis majlis melainkan Rasulullah akad, ijab kabul. Bukan macam kita sini menyusahkan orang ijab kabul tu duduk berjam-jam. Sidna Rasulullah kata zawajtuka nafsi, anta cakap qabil, khalas, ini kahwin, ada saksi 2. Ini balu, tak perlu wali. Kalau ada wali lagi cantik. Tapi kalau tak, anak dara, tak ada wali, Abu Hanifah saja yang katakan kalau 2 marhalah boleh wali hakim. Sidna Rasulullah dah sudah ijab kabul. Bukan macam kita, saya kahwinnya Fatimah binti Ibrahim dengan mas kahwin isinya RM250 tunai. Yang belik saksi cakap tak sah. Kenapa tak sah? Dia cakap tunai, tak cukup mad lah, dia mesti tunai. Mad lazim kalimi musaqqal.
Bila ajar tu? Dia buat lawak saja. Jadi yang mengantin ni berbuluh pula. Allahu Akbar. Cakaplah sah tak? Dia pasang telinga betul-betul. Bukan dengar dengan telinga, dia dengar dengan kepala. Cakap balik, saya terima kahwinnya Fatimah binti Ismail dengan mas. Kahwin isinya RM250 tunai. Baru sah. La ilaha illallah. Kenapa? Syukubat. Tak apa. Sidna Nabi buat sembel saja. Tak perlu nak kenduri 20 khemah. Pinjam wang. Anak masuk kolej belum bayar. Dia punya duit khemah dan duit catering lagi. Tak perlu nak susah. Tak perlu nak beraction, bergaya untuk membuat ketaatan. Berhijrahlah daripada apa yang kamu suka kepada apa yang Allah suka. Allah suka buat yang halal dengan mudah saja. Wanita yang kahwin dengan mas kahwin mudah sikit saja, majlisnya sembel saja, yang bunuh dengan barakah. Kadang-kadang buat majlis yang makan beratusan ribu tapi seminggu cerai. Apa kono kenapa? Tapi apa yang tak kena dekat situ? Tak ada barakah. Bila dia aisaruhunna mahran aktsaruhunna barakah. Bila mudah bagi anak kita kepada orang yang saleh, tak banyak syarat. Seperti mana Nabi Syuaib katakan, inni uridu an unkihaka ihda ibnatai. Ya haitai. Sayyidina Musa bukan pergi merisik kepada Nabi Syuaib nak kahwin anak dia. Sayyidina Syuaib nampak ini orang baik. Dia katakan, saya nak kahwinkan kamu dengan anak saya ni. Tapi kamu tak ada duit, jangan risau. Kau 8 tahun kerja sama saya. Masya Allah. Jadi ada cara lain. Rasulullah kahwinkan orang dengan surat Al-Baqarah. Rasulullah kahwinkan orang dengan cincin besi, bukan emas. Sebelum habis majlis itu, Abang Zul yang duduk dekat belakang tu sudah datang kepada Rasulullah, ijab kabul, bawa isteri balik. Bila sampai rumah, dia tak tahan nak cakap Allahu Akbar. Suami isteri cakap, kenapa bang? Inilah rumah yang saya nak rombak 3 malam berturut-turut. Dia katakan, memalah Rasulullah sabdanya benar. Dia katakan hari itu, kalau tinggal yang haram oleh kerana takut Allah, Allah akan bagi apa yang kamu suka dengan jalan yang halal. Benarlah sabda Rasulullah. Batah balik dan cerita kepada sahabat. Sahabat semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad benar. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah membawa kejayaan dan kebahagiaan kepada kita. Berhijrahlah tuan-tuan daripada apa yang kita suka kalau benda yang berlawan dengan syariat, bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, kepada benda yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum mungkin, semampu kita, Allah akan bantu. Sebab kita tak mampu nak buat 100%, tak apa, cuba sampai Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan, beri taufik dan hidayah. Cerita hijrah sebenarnya panjang. Ada Suraqah bin Malik, ada orang Madinah yang menyambut Rasulullah dengan keadaan semua rasa dia sudah masuk syurga kalau masuk rumahnya dimasuk ke oleh Rasulullah. Akan tetapi time kita mesti hormati. Nabi ajar jaga menyusahkan orang, tak boleh majlis lama-lama kita pun dah BKB pula. Jadi kita cukuplah sampai sini. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya tumbang mandi? Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita boleh bertemu lagi dan cerita jamal dan keindahan Rasulullah lagi dan lagi. Tapi kalau kita raikan hijrah, perlu kita buat seperti mana orang Madinah buat. Kita berdiri dengan hati penuh rindu dan cinta kepada yang cinta kita. Sebelum kita dicipta, kita datang di sini dalam alam ini. Sayyidina Nabi katakan, akhir zaman akan ada orang tak nampak saya, tapi dia suka saya, dia salawat ke atas saya, dia beriman dengan apa yang saya bawa. Itu Rasulullah katakan, saya rindu orang yang macam ini. Rasulullah rindu kita, Rasulullah sayang kita. Tapi adakah kita sayangnya? Terjemahkan sayang kita kepada Rasulullah 4. Sekali lagi saya buat kesimpulan. Sayang kepada keluarga Nabi Muhammad, berbaik dengan mereka, merahmati umat Rasulullah, membantu orang yang susah, menutup keaiban orang yang ada keaiban dan kelemahan, dan kita menghidupkan sunnah Rasulullah.
Dalam hidupan kita, Nabi makan dengan macam mana cara dia? Nabi pakaiannya macam mana? Kalau berniaga, kalau berkahwin, kalau dengan istri, bagi suap istri makanan. Kita pernah ada sekali masa kahwin awal tu, baru akad duduk dekat belamin, bagi dia minum. Selepas itu taubat, tak bagi lagi. Itu tak, Rasulullah hari-hari manjakan istri ni, panggil ya Humaira, Humaira. Bila Siti Aisyah suka atau marah, merah dia punya bibir, Rasulullah panggil, wahai yang merah, merah kemerahan dia punya bibirnya bila dia gembira atau bila dia malu atau bila dia marah, Rasulullah panggil dia Humaira. Kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad semampu kita. Bukan itu sahaja, lidah kita senantiasa mesti menyebut Rasulullah dengan salawat. Siapa ada wirid salawat akan selamat. Inilah satu cerita pendek dalam kitab namanya Mukasyafatul Qulub. Orang jumpa Nabi dalam mimpi tapi Nabi tak jawab salamnya. Dia katakan, ya Rasulullah, saya dengar Rasulullah sendiri sabda, saya kenal umatku lebih daripada ibu mengenal anak. Macam mana tak kenal saya Rasulullah? Tak kenal. Saya kenal umatku yang salawat ke atasku. Orang tu bangun dari tidur rasa sedih dan bersungguh-sungguh salawat tiap hari 100 kali. Jumpa Rasulullah sekali lagi dalam mimpi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kenal saya? Kenal, engkau umatku dan hari kiamat saya beri syafaatku. Kita nak layakkan diri kita dapat syafaat Sayyidina Nabi, banyakkan salawat. Biarlah ada wirid, bukan 100, 1000, 5000, 10,000, apa yang anda mampu. Sebab kalau salawat ini sebaik-baik zikir yang paling disukai oleh Allah, salawat ke atas Nabi Muhammad. Boleh ya? Tala'al badru alayna min saniyatil wada'a wajaba syukru ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر وجب الشكر علينا ما دعا لله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور طالع البدر علينا ما الوداع وجب الشكر علينا دعا لله رب واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما
قد سألنا من عطاياك الجسام طالع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام طالع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ربنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم هيم في حبك أرواحنا ولا تخيب فيك رجاءنا وحصن من الأمراض أجسامنا اللهم اقض يا مولانا ديننا واغفر يا حبيبنا ذنبنا اللهم خذ بأيدينا إلى حضرتك وردنا إليك ردا جميلا اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين وارزقنا الشرب من حوضه يا كريم وارزقنا زيارته في المدينة المنورة يا حليم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في هذا العام الهجري وادفع عنا فيه الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء وبارك لنا
ولأهل صرع النور في زرعهم وضرعهم وثمراتهم يا كريم. اللهم بارك لنا في النور، اللهم صلنا بالنور، اللهم صل على النور، اللهم صل وسلم على كامل النور. يا نور يا الله، يهدي الله لنوره من يشاء، اهدنا لنورك يا الله في الأرض وفي السماء. نورك يا الله في الملك والملكوت، نورك يا الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، خذ بأيدينا إلى حضرتك، توسلنا إليك بالنبي الكريم، فلا تردنا عن باب جودك خائبين. اللهم إنا نسألك شفاء من الأمراض وقضاء للديون، وعزنا ولا تذلنا، واهدنا ولا تضلنا، واعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.